Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Ayo, sementara kita sehat dan berkemampuan, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi, Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula, insya-Allah. Itu dia. Jom sama-sama kita berinfak kepada pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi. Dan tajuk kita pada pagi ini iaitu kita nak berbicara berkaitan dengan sifir sedekah ganjaran 700 kali ganda. Macam mana sifir ni kan? Masya Allah. Bersama dengan kita pada pagi ini di talian Skype, kita ada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Datuk mungkin boleh terangkan kepada penonton Setia TV Al-Jarrah bagaimana logiknya formula sifir sedekah ini? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, sedekah ini adalah satu ibadah yang sangat pelik dan luar biasa. Kerana kalau mengikut asas perkiraan matematik, apabila 1 tolak 1, maka kita akan dapat kosong. Bagaimanapun tidak bagi amalan sedekah, kerana perkiraan 1 tolak 1 itu akan jadi 10 dan boleh jadi sampai 700. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan orang yang derma harta di jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Dan tiap tangkai itu ada pula 100 biji. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa sedekah ini ganjarannya tak sama dengan apa yang kita keluarkan. Kalau kita sedekah RM1, pada hari kebiasaan Allah beri kita pahala 10 kali ganda. Maknanya ditulis markah RM10. Kalau kita sedekah di bulan Rejab, ada yang mengatakan pahalanya meningkat 70 kali ganda. Kalau sedekah bulan Syaban, pahalanya melingkat 700 kali ganda. Kalau sedekah bulan Ramadan, pahala melingkat pula 1000 kali ganda. Itu yang Nabi sebut, ma naqasat sadaqatul min malin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan makin bertambah. Sebab itu, orang yang tidak melakukan sedekah adalah orang yang sangat rugi. Maka marilah kita, dalam keadaan kita diberi kesihatan, kita sedekah. Jangan tunggu sakit. Pernah Abu Hurairah cerita, ja'a rajulun ila Nabi. Dia datang, seorang lelaki datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, apakah sedekah yang terbaik sekali ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal fakar wa ta'mulul ghina. Sedekah yang terbaik ialah ketika kamu sihat, ada perasaan kedekut, takut jadi miskin dan tengah berangan-angan nak jadi orang kaya. Maka kepada seluruh saudara-saudari sekalian, ayo jangan jadi orang kedekut. Orang beriman, dia tak mungkin kedekut. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Sifat kedekut dan iman tidak akan bergabung selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut setangkai jering. Lama berfikir bila nak menyara kerana takut tabungnya kering. Itu dia. Semoga kita terhindar daripada menjadi golongan yang kedekut tadi. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk mungkin boleh kongsikan juga apakah hikmah yang Allah janjikan apabila kita bersedekah. Baik, salah satu daripada hikmah ini orang moden perlu sangat benda ini. Iaitu Allah beri kita ketenangan dalam kehidupan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang yang sedekah hartanya malam, siang, secara sembunyi, secara terang, pertama mereka dapat pahala di sisi Allah, dan yang kedua tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Di surah Al-Baqarah ayat 274. Tiada kekhawatiran ini kata ulama adalah tak ada kebimbangan, tak ada susah hati, tak ada stres, hidupnya sentiasa rileks. Dan percayalah dalam dunia sekarang ini manusia kehilangan ketenangan ini. Kehilangan masa lapang, kehilangan kedamaian dah hilang. Sebab itu ada orang duit banyak, bisnes bagus, projek pun masuk. Tapi tidur tak boleh. Nak tidur kena makan ubat. Kenapa jadi begitu? Kerana ketenangan ni benda mahal. Sebab itu orang yang banyak bersedekah, hidupnya diberkati Allah. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah ayat 274, diberikan ketenangan dalam kehidupan dia.
kebaikan akan ada terus-menerus. Ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Ramai orang ada harta yang banyak tapi tak belikan kebahagiaan. Ada orang memiliki rumah tangga yang isterinya ramai dan sebagainya. Tetapi Masya Allah, orang dulu nikah sekali buat kahwin sampai ke lahat. Orang dulu nikah sekali sudah kahwin sampai ke tanah. Orang dulu nikah sekali jadi kahwin sampai ke mati. Walaupun tak kaya. Tapi sekarang pagi menikah, petang berpisah. Pagi menikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta fasakh. Pagi menikah, petang menyalah. Pagi menikah, petang menyanggah. Belum hilang merahnya inai. Suami isteri dah bercerai. Apa sebab? Kerana ketenangan, kedamaian, ini semua tak dapat dijual beli. Maka Allah janjikan dalam Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-lail wan-nahar falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim. Aku akan beri pada mereka ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Ini barakah daripada sedekah. Itu dia. Masya Allah, banyak hikmah yang Allah janjikan kepada kita kan. Jadi Ustaz Datuk mungkin juga boleh kongsikan anggaran dana yang diperlukan dan gambaran kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini apabila siap kelak. Sebabnya seperti yang kita tahu, amalan sedekah yang terbaik adalah dalam membina rumah Allah. Dipersilakan Ustaz Datuk. Terima kasih. Kita pagi ni nak mengambil kesempatan mengajak kepada para penonton kita berkenaan tentang kita sama-sama nak membantu kepada rakan-rakan kita untuk membina sebuah kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi yang sekarang ini sangat memerlukan bantuan dana daripada kita semua. Mereka nak bina masjid yang juga adalah mak tahfiz. Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini diasaskan oleh Cikgu Haji Zulta bin Ayub Daud sejak tahun 2001 di Pulau Buih, Kangkung, Pasir Mas, Kelantan. Dan tanah ini seluas 9 ekar akan menjadi tapak untuk pembinaan masjid dan juga mahat tahfiz di atas tanah wakaf ini. Jadi mahat tahfiz ini akan didirikan sekali dengan masjid supaya memudahkan pelajar dan juga penduduk di sekeliling, penduduk setempat untuk datang beribadah dan datang belajar. Jadi tujuan mereka nak membina pusat ini untuk nak membangunkan model insan cemerlang yang boleh jadi pemimpin akan datang dalam bidang profesional dan juga agama. Sebagaimana kita maklum, kapasiti masjid yang dapat ditampung pada satu-satu masa, itu menganggarkan dalam 600 orang jemaah dan insya-Allah penduduk tempatan pun boleh sekali datang berjemaah. Silibus yang diterapkan di kompleks ini adalah pembelajaran tahfiz dan juga akademik dan dijangka kita boleh siapkan 2 tahun dari sekarang iaitu pada tahun 2024 bergantung kepada dana wakaf. Jadi pada peringkat awal, untuk batch pertama, pihak tahfiz mensasarkan seramai 200 orang pelajar sahaja dan terbuka kepada sesiapa sama ada penduduk setempat ataupun orang luar yang berumur 13 tahun. Dan insya-Allah mereka dalam proses untuk membangunkan lagi tanah ini bagi memberikan kemudahan yang baik kepada para pelajar dan masyarakat setempat. Jadi ini peluang untuk kita bantu sama-sama pada pihak mereka. Itu dia peluang untuk sama-sama kita berinfak, bersedekah. Jadi Ustaz Datuk, macam mana penonton di luar sana yang berminat untuk berinfak kepada pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini? Baik, kepada yang sedang menonton dan ada telefon misalnya, boleh ambil gambar seperti maklumat yang tertera di kaca TV sekarang, iaitu sehingga kini kompleks Tahfiz Al-Ayyubi telah pun mengumpul sebanyak 818,000 lebih. Tapi kita masih memerlukan sebanyak 12 juta, itu sasaran kita sebanyak 13.7 juta. Jadi pertama, cara berinfak adalah secara umum pada bila masa saja kita berhajat dengan lakukan pindahan terus ke akaun pihak tahfiz iaitu di Maybank, Bank Islam ataupun RHB Bank. Yang kedua, boleh dilakukan sumbangan secara atas talian dengan melayari laman sesawang di www.danamasjidtahfizalayubi.com. Dan ini merupakan landing page yang memberi maklumat terperinci setiap kali ada kemasukan duit, pengeluaran belanja untuk apa, begitu telus sekali. Dan yang ketiga, kepada yang nak lebih lanjut mengetahui, nak bertanya, boleh terus menghantarkan sumbangan atau bertanya dengan menghubungi nombor talian Haji Zulta bin Ayub iaitu 012-951-9426 ataupun bercakap juga dengan saudara Saifullah bin Zulta di talian 019-985-3453. InsyaAllah saudara-saudari sekalian, andainya siap kompleks ini, insyaAllah kita akan ada masjid, ada asrama, ada quarters untuk imam, pegawai-pegawai masjid, ada dewan makan, dewan terbuka. Jadi kemudahan-kemudahan ini memberi manfaat kepada ramai pihak. Ayuh kita menyumbang.
Itu dia. Jom, ayuh kita bersumbang, kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi yang terletak di Kelantan, insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan pendakwah sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi kiranya penonton jangan lupa untuk berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan masjid ini. Semoga ada bahagian kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Ayuh, sementara kita sihat dan berkemampuan, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi, Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula, insya-Allah.